Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sambung lagi bacaan kitab hadis Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Okey. Kita sambung bab 25. Kita sambung bab itikad dah, kemudian bab mumajaah fi akli, bab 25. Kita sambung bab 25 Kita sambung bab yang ke-25. Ni majlis ni dah majlis ke-6 dah. Ni majlis ke-6, 5 ke 6. 6 ni majlis yang ke-6 daripada kitab ni lah. Okey. Majlis yang ke-6. Babu majaa fi sifati khubzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai hadis yang datang pada menceritakan jenis roti yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana roti yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin al-Muthanna wa Muhammad bin Bashar قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang memakan roti syair ataupun barley, iaitu jenis gandum yang berkualiti rendah, selama 2 hari berturut-turut sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Keluarga Nabi, maksud Nabi SAW dan keluarga baginda tak dapat pun makan selama 2 hari berturut-turut, makan dengan kenyang roti daripada gandum biasa, roti daripada jenis syair. Itu pun tak dapat selama 2 hari. Nak bagi tahu susahnya keadaan mereka. Syair ni, kalau dalam hadis ni dikatakan roti yang dibuat daripada syair. Syair ni ialah roti, dia kalau kadang-kadang setengah kitab terjemah dengan barley, tapi sebenarnya dia bukan barley, sebab kerana dia tak ada kat negara kita. Syair ni ada satu dia kira bijirin lah, dia dalam geng bijirin, tetapi dia besar sikit dari barley. Kalau barley tu, dia kalau tengok dia punya dia punya apa panggil lah, dia punya rupa dia tu sebiji macam barley, tapi dia besar sikit. Dia tak ada kat negara kita, tapi ada kat negara Arab, negara India, Pakistan adalah.
Kalau kat India, Pakistan dia panggil jo. Jo. Kalau kat sini dia panggil kalau kat Arab dia panggil syair. Di zaman dulu dia punya syair ni, bukan syair syair. Syair tu maknanya dikisar, kemudian lepas tu dijadikan sebagai roti. Kalau kita gandum lah banyak. Tapi syair. Jadi poin saya nak beritahu ialah syair ni kadang-kadang orang terjemah Bali, tapi sebenarnya dia bukan Bali. Cuma kita kata dia daripada keluarga Bali lah. Lebih kurang tu lah. Satu bijirin macam Bali, tapi dia besar sikit daripada barli. Okey, baik. Jadi Nabi, keluarga Rasulullah SAW tak pernah kenyang memakan roti syair selama 2 hari berturut-turut, sehinggalah baginda SAW wafat. Maksudnya kalau kata, contoh kata hari ni dapat makan roti tu, besok tak dapat. Mungkin lepas tu 2-3 hari lepas tu baru dapat balik. Kan kadang makan kurma je. Maknanya nak makan roti yang dibuat daripada itu pun susah. Maknanya susahnya keadaan mereka. Wa bi qala haddatsana Abbas bin Muhammadin ad-Duri qala haddatsana Yahya bin Abi Bukair qala haddatsana Hadiz bin Uthman an Sulaim bin Amir qala sami'tu Aba Umamah radhiyallahu anhu yaqul ma kana yafdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzus sya'ir. Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, tidak pernah ada lebihan roti syair. Roti syair, ni roti tadi itulah, roti yang dibuat daripada syair di rumah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia orang makan pun sikit, makan-makan terus habis. Tak ada pun baki. Wa bi qala haddatsana Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi qala haddatsana Thabit bin Yazid an Hilal bin Khabbab an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu al-layali al-mutatabi'ata tawiyan huwa wa ahluh la yajiduna 'asha'an wa kana aktharu khubzim khubz asy-sya'ir. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya pernah menahan lapar selama beberapa malam berturut-turut kerana tidak mendapatkan makanan untuk makan malam. Allahu akbar. Kan? Kerana malam langsung tak ada makanan. Malam tu tidur berlapar lah. Jenis roti yang sering mereka makan adalah roti yang dibuat daripada syair. Iaitu gandum biasa. Jenis itulah tadi yang saya terangkan tadi. Maknanya itu bukanlah jenis daripada bijirin yang mahal. Tapi itulah biasa baginda SAW dan keluarga baginda makan roti ni. Jadi kerana tu, maknanya oleh kerana syair tu dia baik, syair tu ialah dia selalu dimakan oleh Rasulullah SAW, maka juga sunnah lah makan roti tu. Kalau kat negara luar, macam contohnya saya dulu belajar Pakistan, kat India pun sama, mereka memang selalu jo, kan saya beritahu dia orang panggil jo tu syair ni lah. Mereka memang buat roti. Tapi roti daripada jo ni tak berapa sedap. Sebab dia grade bawah sikit. Kalau gandum tu sedap sikit lah. Tapi nak bagi tu Nabi makan tu. Kalau rasa kurang, jadi Nabi SAW makan yang rendah punya. Nak bagi tahu bahawa betapa sederhananya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman qala anba'ana Ubaidullah bin Abdul Majid Al-Hanafi qala haddatsana Abdullah bin Abdullah bin Dinar qala haddatsana Abu Hazim an Sahl bin Sa'd annahu qila lahu akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya yani huwara فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية حتى لقي الله عز وجل فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل كيف قال ما كانت لنا مناخل قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. Baik, Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, beliau ni sahabat Nabi. Okay. Adakah Rasulullah SAW pernah memakan roti gandum yang halus dan putih? Sayyidina Sahal radhiyallahu anhu menjawab, Rasulullah SAW tidak pernah melihat gandum halus dan putih sehingga akhir hayat baginda SAW. Maknanya roti gandum yang dah proses yang kualiti tinggi macam sekarang. Sekarang kan roti yang sekarang gandum yang ada tu, roti tu gandum tu dah putih dah. Dah begitu halus, dah lembut dah kan. Kita pun nak cari yang paling mahal lah
Kan takkan orang tak nak yang murah-murah ni. Tapi Nabi SAW sepanjang hayat baginda tengok pun tak pernah. Kan tengok pun tak pernah. Jadi Sayyidina Sahal radhiyallahu anhu ditanya lagi, adakah pada zaman Rasulullah SAW sudah terdapat alat yang digunakan bagi menghaluskan gandum? Ni macam kita kata alat untuk macam penapis tu, penapis yang untuk bagi gandum tu jadi halus. Jawab Sahal radhiyallahu anhu, pada masa itu tidak ada lagi alat bagi menghaluskan gandum. Kemudian Sahal radhiyallahu anhu terus ditanya, lalu bagaimanakah kalian menghaluskan gandum barli tu? Okey, yang tadi roti syair tu. Sahal radhiyallahu anhu menjawab, kami menampi sehingga kotoran-kotoran pada gandum itu hilang, kemudian membuat adunan. Ini dia lah. Maknanya bila dah kering, jadi macam kita buat kacang kan. Kacang tu kadang orang ayak yang tu. Kan orang apa ni. Jadi nanti dia punya apa panggil? Dia punya kulit dia tu akan terbang lah. Kan? Dan lepas tu kita tampi lagi, lepas tu barulah akhir saya ambil yang bersih tu. Macam tu lah gandum zaman tu. Jadi nak bagi tahunya, kalau inilah proses dia, maknanya proses yang mana bukan mahal lah. Jadi bermakna gandum mereka tu pun bukan gandum yang betul-betul yang halus betul, yang kasar je. Kasar. Syair yang mereka makan, roti syair kasar. Okey, baik, sambung. Mana kalau zaman sekarang ni lah, agak-agaknya kalau ada lah, kita memang tak larat makannya. Roti zaman tu para ulama biasa sebut, roti zaman Nabi tu kalau dibawa zaman sekarang, kita memang tak mampu makan. Satu mungkin keras, satu lagi pun dia bukan daripada roti yang gandum yang halus macam kita sekarang. Kita mungkin tak larat makan. Kan? Ialah kita dah mewah. Okey. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muadz bin Hisham qala akhbarani abi an Yunusa an Qatadata an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ma akala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukurrujah wala qubiza lahu muraqqaq qala faqultu li Qatada fa'ala ma kanu ya'kulun qala ala hadhihi sufar qala Muhammad bin Bashar Yunusu hadha alladhi rawa an Qatadah wa Yunusu al-Iskafu. Baik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja makan dan tidak pernah menggunakan piring kecil. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah dihidangkan roti daripada gandum halus. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah makan atas meja. Baginda makan kat bawah. Okey, satu. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah makan maksudnya dalam piring kecil. Dalam piring kecil. Ini macam zaman dulu. Maksud nak bagi tahu tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda tak makan ke atas. Baginda makan dekat bawah. Kan kalau baginda makan dengan berjemaah dalam sama ada makan dalam bekas yang besar macam kita talam, ataupun baginda sallallahu alaihi wasallam makan berjemaah yang mana bukan dalam bekas lah, bukan dalam macam pinggan kita sekarang. Okey, jadi Yunus dan kemudian baginda juga tak pernah dihidangkan roti dari gandum yang halus. Yunus bin Abil Furat Al-Basri, iaitu seorang daripada periwayat hadis ni, beliau berkata, aku bertanya pada Qatadah ni iaitu anak murid pada Anas bin Malik. Qatadah ni tabi'i. Aku bertanya pada guru aku Qatadah yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di manakah keluarga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan? Maka Qatadah rahimahullah menjawab, di atas hamparan ini yang diperbuat daripada kain ataupun kulit. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam makan kat bawah lah. Baginda makan kat bawah. Maknanya sebelum makan dibentangkan hamparan. Kan? Kemudian lepas tu diletakkan makanan, sama ada makanan tu diletakkan dalam talam besar, ataupun letak ke atas hamparan saja. Lepas tu makan. Makan. Dia tak pernah makan atas meja. Jadi para ulama bincangkan makna boleh ke makan atas meja. Makan atas meja ni tak salah. Kalau dari segi afdal, makan kat bawah. Tapi makan atas meja, hadis ni bukanlah tunjukkan larangan makan atas meja. Cuma ia tu nak tunjukkan tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam zaman dulu orang kaya-kaya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi-lagi orang kaya-kaya yang sombong-sombong, yang takabur, mereka nak takabur makan atas meja. Orang besar kan. Tapi zaman kita ni kadang orang termakan tu atas meja. Kan biasa. Tapi kalau antara nak dapatkan sifat tawaduk, makan kat bawah.
makan di bawah. Baik. Tapi bukan poin dalam hadis ni bukanlah larangan makan di atas meja. Okey, sambung. Ada satu lagi juga, maknanya sunnah kalau orang makan kat bawah, terutama kalau makan kat bawah adanya hamparan. Kan adanya hamparan. Hamparan tu maknanya makan letak atas hamparan. Hamparan tu dalam bahasa Arab dia panggil sufrah. Sufrah. Hamparan lah, maknanya dia letakkan ni, lepas tu baru letak makanan. Baru letak makanan atas tu. Kalau kita pergi negara Arab kan, kita pergi negara Arab kan, sebelum diorang hidang makanan, sekarang diorang hidang tu tak adalah hidang yang kulit tu. Diorang hidang plastik kan, macam plastik tu diorang buka bentang, lepas tu baru letakkan kurma, macam tu lah. Macam tu. Lepas tu biasa kan diorang buang di plastik tu. Plastik pakai buangnya. Okey, baik. Wa bi qala haddathana Ahmad bin Mani qala haddathana Abbad bin Abbad al-Muhallabi an Mujalid an Asy-Sya'bi an Masruq rahimahullah qala dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha fada'at li bi ta'am wa qalat ma ashba'u min ta'amin fa asha'u an abkiya illa bakait qala qultu lima qala adhkuru al-hala allati faraqa 'alayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya wallahi ma shabi'a min khubzin wa lahmin marrataini fi yawmin ada riwayat fi yawmin wahidin. Masruq rahimahullah taala beliau berkata, Masruq rahimahullah berkata, aku menziarahi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau menawarkan makanan kepadaku. Atau boleh juga makna beliau minta supaya makanan dihidangkan. Minta makanan dihidangkan untuk aku. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah makan sehingga kenyang. Makan sehingga kenyang. Apabila dapat makan sehingga kenyang, aku selalu menangis semahuku. Maka aku berkata, mengapakah begitu? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, aku teringat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Demi Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan roti dan daging sehingga kenyang 2 kali dalam sehari. Okey, perhati betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah makan roti dan daging sehingga kenyang 2 kali dalam satu hari. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah makan kenyang 2 kali, tuai. Dan roti dan daging. Kalaulah paling banyak baginda dapat makan macam tu pun sekali je, roti daging. Itu bukan kadang baginda makan tu bukan dalam rumah baginda dihidangkan, orang panggil. Kadang-kadang ada orang buat kenduri, kadang mereka panggil Nabi datang. Dia bila Nabi datang, mereka hidang yang paling special, yang apa mereka mampu. Diorang kadang sembelih kambing, lepas tu hidang roti sikit. Tapi kalau rumah Nabi SAW biasa makan apa? Roti. Kadang-kadang kurma. Biasanya kurma. Kadang-kadang roti. Kadang ada roti dan kurma. Kadang-kadang apa pun tak ada. Yang ada hanya air je. Atau kadang kurma ganti. Ni rumah Nabi SAW. Rumah Nabi. Maksud rumah Nabi sama ada kurma, air. Atau adalah kadang-kadang kurma dan roti. Itu pun nak dapat makan roti dan kurma sekali 2 hari berturut-turut pun susah dapat. Faham maksud saya? Maknanya kalau dapat 2 hari makan roti dan kurma gabung sekali, tak dapat. Biasa sekarang salah satu je. Sama ada roti atau kurma. Ini rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada orang panggil Nabi datang. Hidang Nabi makanan. Waktu tu dihidangkan apa? Hidangkan daging. Daging dan roti. Dihidang sikit kambing, biasanya kambing dan daging dan roti hidang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi makan tu tengah hari sebagai contohnya. Malam tak ada makanan. Tak ada pagi makan lain, tengah hari makan lain, kambing, malam makan lagi kambing, tak ada. Itunya. Besok kadang-kadang lapar. Lepas tu besok lagi adalah sikit makanan. Okey, baik, sambung. Wa bi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Daud qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman bin Yazid yuhaddits 'an al-Aswad bin Yazid an Aisyah radhiyallahu anha qalat ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakan roti syair sampai kenyang selama 2 hari berturut-turut sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ini macam tadilah, riwayat dia lebih kurang macam tadi. Maknanya tu saya kata tadi, biasanya makanan dekat rumah Nabi ialah air, kurma dan roti kosong. Kadang-kadang ada roti. Roti pun roti syair. Dan itu pun tak dapat 2 hari berturut-turut. Kadang 1 hari ni, 2-3 hari selang barulah ada. Lepas tu kadang seminggu lagi, barulah ada roti. Baik.
وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah makan di atas meja makan dan tidak pernah makan roti gandum halus sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, iaitu wafat. Okey. Bab yang ke-26, babu ma jaa fi sifati idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai hadis yang datang pada menceritakan lauk pauk yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni lauk Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya lauk. Kan kita nak baca lauk Nabi. Gulai lemak ada ke tak? Rendang ada ke tak? Kan okey. Ni antara sebenarnya mungkin bab yang paling berat untuk kita ikut bab ni. Mungkinlah, wallahu alam. Tapi ni asalnya bab yang paling berat untuk kita ikut. Bab yang lain-lain mungkin boleh lagi, tapi bab ni antara bab yang paling berat untuk kita ikut. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Salim bin Askar wa Abdullah bin Abdul Rahman qala haddatsana Yahya bin Hassan qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Hisham bin Urwa an abihi. Abihi ni maksudnya Urwa bin Zubair. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamul khal. Qala Abdullah fi hadithi ni'mal udmu awil idamu al khal. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Perawi yang bernama Abdullah bin Abdul Rahman, kalau tuan-tuan tengok perawi yang pertama yang atas tu nama Sahal, Muhammad bin Sahal, dan yang kedua tu nama Abdullah bin Abdul Rahman. Ni dua orang perawi ni diriwayatkan hadis serentak. Tetapi perawi Abdullah bin Abdul Rahman tu, beliau meriwayatkan hadis ni dengan lafaz yang berbeza. Maksudnya apa lafaz dia? Sama ada disebutkan ni'mal udmu al-khal ataupun ni'mal idamu al-khal. Disebut ni'mal udmu ataupun al-idam al-khal. Maksudnya dia sebut sama ada ni'mal udmu al-khal ataupun ni'mal idam al-khal. Tu perbezaan lafaz je, tapi dari segi makna sama. Jadi apa makna dia? Iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik lauk adalah apa? Cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Okey, baik. Cuka yang dimaksudkan di sini ialah cuka buah. Bukan cuka yang biasa orang masak tu. Dia cuka buah. Hadis ni menurut kebanyakan ulama lah, menurut setengah ulama yang mensyarahkan hadis ni, bukanlah maksudnya dibuat perbandingan antara lauk cuka ni dibuat perbandingan dengan semua lauk lain. Tetapi nak bagi tahu ialah keadaan pada masa tu. Dia macam ni, Nabi SAW datang rumah sahabat ni, dan lepas tu dihidangkan, maksudnya dihidang kepada Nabi SAW makanan. Nabi tanya, ada apa makanan tak? Dia kata, tengah ada roti. Lauk ada tak? Dia kata, ada cuka je. Nabi kata, cuka pun baik. Maksud nak bagi tahu, waktu ni kalau cuka ada, itulah yang baik. Faham tak apa saya kata ni? Maksud nak bagi tahu bukanlah nak bandingkan antara cuka tu dengan makanan lain. Bahawa cuka tu dah terbaik. Maknanya bukan nak bandingkan antara cuka dengan lain, tapi nak bagi tahu waktu ni kalau cuka ada, maka itu dah terbaik. Dah cuka ada. Jadi para ulama kata, kalaulah sebagai contohnya ada lagi mungkin makanan lain dihidangkan. Kalau ditanya apa makanan ada lain, sekian makanan ada, maka Nabi juga akan puji. Nabi kata itu pun baik. Tapi nak bagi tahu bahawa apa dia? Makna cuka ini adalah khasiat-khasiat dia. Kan? Ada dia punya khasiat-khasiat dia. Okay, baik. Jadi makan cuka tu sunnah. Cuma tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah, satu saya nak sentuh, dia apa yang dalam hadis dia ada makanan, dia juga kadang perlu juga dimakan dengan caranya. Maksudnya dengan cara dia yang betul. Maknanya kena tanya jugalah pada pakar pemakanan, cara dia macam mana. Jadi cuka ni dia bukan boleh main minum macam tu je. Dia asid tinggi. Kalau main minum macam tu je, kadang melepuh perut dibuatnya.
Dia asid tinggi kan. Lain kalau perut kosong. Jadi dia ada kadar makan dia juga, dan makan pun bersama dengan roti, bukan minum macam tu je. Sebab itu kadang-kadang macam orang Arab apa kan, dia makan, kadang-kadang lepas dia makan daging, dia minum sikit je, cuka tu dicampur. Jadi macam yang dalam hadis ni, maknanya cuka tu dicicah sikit dengan mana roti tu cicah sikit dengan cuka. Sikit. Pernah makan lah, adalah sikit rasa. Roti tu rasa gosong, adalah sikit masam-masam makan. Kalau kita memang tak larat dah. Kita makan mewah. Kan, tapi maksudnya tu boleh. Kan, jadi dia bukan kadar yang banyak. Kan, jadi kalau tuan-tuan makan, kan kadang-kadang perut kosong, kalau cuka ni melepuh perut. Dia asid tinggi. Jadi poin saya ialah, hadis Nabi, sunnah Nabi SAW tu betul. Cuma kadang juga ada cara-caranya. Macam kita tahu ubat juga ada dosage dia, dos dia. Bukan main boleh dia. Betul lah dia ubat dia bagus, tapi kadang dia ada dia punya dos dia. Jadi kadang-kadang bukan main terus yang tu je. Jadi kalau kita tengok hadis Nabi SAW, kadang Nabi juga ada beritahu, makan sekian dengan sekian. Makan sekian dengan sekian. Mana ada juga kena dia. Faham apa saya sebut ni? Maksudnya kadang-kadang, poin saya ialah, kadang-kadang ada makanan sunnah, memang betul sunnah, tapi juga dengan caranya betul. Dengan dia punya cara betul. Bukan semua diadukkan 10 dalam satu. Faham tak? Maksudnya kadang campur ni jadi ni 10 dalam satu. Kan, lalas sekali jadilah ni kan, satu seceh dia tu, satu seceh 10 dalam satu. Semua makanan sunnah ada. Kadang-kadang campuran tu tak betul. Campuran tersebut adalah tidak betul. Okey, baik. Jadi poin dia ialah makanan sunnah tu betul, tapi kadang dimakan dia saja, ataupun dimakan sikit, ataupun dia makan dengan sekian makanan. Bukan dicampur adukkan semua. Okey. Wa bi qala haddath, apa yang saya nak sampaikan ialah kadang macam zaman ni, kadang orang maknanya berdalilkan pemakanan sunnah. Betul Nabi SAW makan sekian sunnah, tetapi juga dengan cara pemakanan Nabi tunjukkan. Faham ke? Bukan main semua campur aduk. Macam tu. Sama tak macam makan kurma. Makan kurma ni sunnah, tapi makan kurma tak boleh banyak sangat. Kalau banyak sangat, panas badan. Ada imam Allahumma salli ala sallam, ada kata imam Muslim atau satu orang imam hadis. Imam dulu dia punya semangat dengan ilmu tu sampai kadang-kadang dunia luar terlupa. Jadi imam ni buat apa? Imam ni menulis kitab atau tengah mutalaah kitab. Sambil tu orang bawa datang di kurma, dia pun makan. Sambil tu, tapi dia tenggelam dalam ilmu tu, tapi sambil tu dia macam makan. Macam kalau kita lah, kadang kita mengunyah-ngunyah sambil buat kerja kan. Jadi imam ni makan. Terus buat kerja, makan. Dia tak sedar rupa dia makan tu dah banyak. Kerana terlalu lazat dengan ilmu tu, dia tak sedar dia makan sebanyak. Tapi asbab daripada itu meninggal imam tu. Badan dia panas sangat. Besok tu terus meninggal. Atau malam tu meninggal. Panas. Para ulama kata dia meninggal sebab makan kurma. Sebab apa? Bila dia makan, rupanya habis satu bakul kurma tu. Satu bakul kurma habis. Dia tak sedar. Tapi lepas tu badan dia panas pergi. Dia meninggal dunia. Asbab lah Allah jadikan dia meninggal dunia. Jadi poin dia ialah kurma tu sunnah. Tapi kadang bila cara tu tersalah, maka kadang menyebabkan juga ada mudarat. Jadi poin dia ialah dalam permasalahan makanan sunnah ni juga, mana perlu juga rujuk hadis ataupun ulama yang mahir macam mana dos dia, makan dengan apa, macam mana cara makannya, maka insya-Allah itu adalah tepat. Kan, bukan semua kan. Macam zaman sekarang ni kan semua orang, sebab sebenarnya poin zaman sekarang ni niaga. Kan, niaga semua. Dia tu 12 makanan sunnah dalam satu seceh. Maka belilah. Yang itu. Jadi itu. Okey, sambung. Okey. Wa bi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu al-Ahwas an Simak bin Harbin qala sami'tu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ma yaqul alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batnah. Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu beliau berkata, bukankah kamu semua dapat makan dan minum sesuka hati kamu? Padahal aku pernah melihat Rasulullah SAW tidak mempunyai apa pun buat mengisi perutnya. Walaupun sebiji kurma kering. Maknanya kurma buruk, kurma lapuk. Kan, maksudnya Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu ni, beliau ni lepas tu hidup lama. Jadi lepas tu beliau kritik orang zaman beliau. Dia kata korang makan sampai puas makan. Zaman ni korang nak makan minum, makanlah apa nak makan. Korang senang zaman sekarang. Zaman Nabi dulu aku tengok, Nabi kadang pernah sampai berlapar. Sebiji kurma buruk pun Nabi tak jumpa nak makan zaman Nabi. Beliau nak bagi tahu bukan lagi kurma mahal. Kurma yang biasa-biasa, kadang kurma lama, kurma dah terbiar lama, itu pun Nabi tak dapat nak makan. Pernah aku lihat macam tu Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sambung. Wa bi qala haddatsana Abdatu bin Abdullah al-Khuzai qala haddatsana Muawiyah bin Hisham an Sufyan an Muharib bin Dithar an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal idamul khal. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ni tadi dah terangkan tadi. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Hannadun qala haddatsana Waqi'un an Sufyan an Ayyuba an Abi Qilabah an Zahdamin al-Jarmi qala kunna inda Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu fa utiya bi lahmi dajaj fatanaha rajulun min al-qaum faqala ma lak faqala inni ra'aytuha ta'kulu shay'a fa'alaftu an la akulaha qala udnu fa inni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajaj. Baik. Zahdam al-Jarmi rahimahullah beliau berkata, kami berada di rumah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Maksudnya sekali dengan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, ni sahabat Nabi kan. Lalu kami telah diberi hidangan daging ayam. Ayam, orang hidang ayam. Dalam hidangan tu, okey. Tiba-tiba seorang daripada kami pergi menjauh. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu bertanya kepadanya, mengapakah kamu menghindar? Maksud kenapa kamu duduk tepi tak nak makan sekali? Lelaki itu menjawab, sesungguhnya aku melihat ayam ini memakan makanan yang menjijikkan. Selepas itu aku bersumpah tidak akan memakan ayam. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu taala anhu membalas menjawab, marilah, sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam. Kan? Jadi dia kata, ini kadang dia rasa sendiri, dia kata nampak ayam macam makan cacing, makan benda kat tanah. Dia kata aku pun lepas tu macam rasa jijik nak makan daging ayam ni. Dia tak apa, aku nak takut Nabi si makan ayam. Kan? Nabi si makan ayam, makanlah ayam ni. Jadi maksudnya dia digalakkan untuk langgar sumpah dia lah. Tapi bila dia langgar sumpah dia makan ayam, dalam hadis pun Nabi kata satu orang bila dia buat satu sumpah untuk tak nak buat satu perkara, tapi dia tengok kalau dia buat lagi bagus. Nabi kata dia langgar sumpah dia tapi kena bayar kafarah sumpah. Dia kena bayar kafarah sumpah tersebut. Okey, baik. Poin dalam hadis ni ialah makna Nabi SAW pernah makan daging ayam. Tapi tuan-tuan kena faham, nanti kat depan pun ada, tapi Nabi jarang dapat makan daging ayam. Jarang sekali, tapi pernah makan. Okey, wa bi qala haddatsana al-Fadl bin Sahal al-A'raj al-Baghdadi qala haddatsana Ibrahim bin Abdul Rahman bin Mahdi an Ibrahim bin Umar bin Safina an abihi an jaddi. Jadi ini mana Safinah lah, okey? Safinah radhiyallahu taala anhu. Qala akaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahma hubara. Baik. Sayyidina Safinah radhiyallahu taala anhu berkata, Safinah ni ialah salah seorang hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dulu beliau ni hamba Nabi, dan lepas tu dibebaskan. Orangnya kuat. Kan, ma anta illa Safinah, angkat barang seorang. Nabi pernah cakap untuk beliau, maka beliau ni kuat, kan. Beliau angkat barang begitu banyak seorang ni. Okey. Jadi Safinah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, aku pernah makan daging burung puyuh bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana pernah makan tapi jarang. Baik. Wa bi qala haddatsana Ali bin Hujr, maknanya makan ayam, burung dan seumpamanya, maknanya bolehlah. Boleh, Nabi pun pernah makan tapi jarang. Kana. Wa bi qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Ismail bin Ibrahim an Ayyuba an Al-Qasim at-Tamimi an Zahdamin al-Jarmi qala kunna inda Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala faqaddima ta'amuhu wa qaddima fi ta'ami lahmu dajaj wa fil qaumi rajulun min bani Taymillah ahmar ka'annahu maula qala falam yadnu faqala Abu Musa udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala min faqala inni ra'aitu ya'kulu shay'an faqadirtu fa'alaftu alla at'amuhu abada. Baik, Zahdam al-Jarmi rahimahullah berkata, kami berada di rumah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Maknanya kami datang duduk sekali dengan beliau. Beliau menghidangkan makanan, antaranya adalah daging ayam. Di kalangan kami ada seorang lelaki daripada Bani Taymillah, kabilah. Kulitnya merah seolah-olah hamba sahaya. Lelaki Bani Taymillah itu tidak mahu menghampiri hidangan itu. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, marilah, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan daging ayam. Lelaki itu menjawab, aku pernah melihat ayam memakan benda yang menjijikkan. Oleh sebab itu aku menghindarinya dan bersumpah tidak akan memakannya selama-lamanya. Ni hadis ni sama macam tadi. Baik.
Wa bi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi wa Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Abdullah bin Isa an rajulin min ahli Syam yuqalu lahu Atha an Abi Asid qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu zaita waddahinu bih fa innahu min syajaratin mubarakah. Okey. Abu Asid, Sayyidina Abu Asid radhiyallahu taala anhu, beliau melaporkan, beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah minyak zaitun dan gunakanlah ia sebagai minyak. Mana jadikan dia sebagai minyak. Sesungguhnya ia berasal dari pokok yang diberkati. Ini dalam Quran memberitahu kan. Syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Makanlah minyak zaitun dan gunakanlah ia sebagai minyak. Sesungguhnya ia berasal dari pokok yang diberkati. Pokok zaitun. Okey, tak apa, ni baca dulu. Wa bi qala haddatsana Yahya bin Musa qala haddatsana Abdul Razzaq qala anba'ana Ma'mar an Zaid bin Aslam an Abi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu zaita waddahinu bih fa innahu min syajaratin mubarakah. Qala Abu Isa wa Abdul Razzaq kana yattaribu fi hadzal hadits farubbama asnadahu wa rubbama arsalahu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah minyak zaitun dan gunakanlah ia sebagai minyak. Sesungguhnya ia berasal dari pohon ataupun pokok yang diberkati. Mana hadis ni menggalakkan kepada kita supaya zaitun jadi makanan. Jadi macam minyak zaitun ni memang sepatutnya kita sebagai umat Islam kena gunakan sebanyak-banyaknya. Terutama dalam masakan. Bagi sesiapa yang kalau mampu, kalau masak, ialah terbaiknya guna zaitun. Dan minyak zaitun ni ialah minyak yang mana kandungan kolesterol dia paling rendah. Paling rendah dan sangat baik untuk badan. Kalau satu orang tu minum macam tu saja tak ada masalah. Sangat baik. Cumanya zaitun ni mahal sikit. Tu je lah. Dia mahal sikit. Sebab tu saya kata tadi, siapa mampu kalau gunakan, sebanyak-banyaknya gunakanlah. Gunakan zaitun kan. Kalau mampu kan. Setengah negara memang tak pakai langsung minyak kelapa ni. Macam kita memang pakai minyak kelapa sawit. Contoh negara-negara Arab Afrika, contohnya macam Algeria, Tunis, diorang sana begitu banyak zaitun. Maghribi, Tunis ni negara Arab Afrika tu, mereka macam belah Libya apa semua tu, zaitun diorang begitu baik. Zaitun diorang bukan macam kita kuning, hijau zaitun diorang. Memang begitu baik. Di sana memang diorang tak pakai minyak apa nama ni? Minyak kelapa sawit ni. Diorang memang pakai zaitun. Jadi diorang masak ke apa pun memang pakai zaitun. Jadi kalau kita mampu, mungkin kita tak dapat nak gunakan sebanyak masakan kita pakai zaitun, tapi kalau ada setengah makanan kita mampu pakai zaitun, makanlah zaitun. Masak roti ke, macam kita masak ni ke, makanan-makanan yang macam banyak serap minyak ni, kalau mampu gunakan zaitun. Kalau mampu. Paling kurang ada pakai zaitun. Dan Nabi bagi tahu gunakan zaitun sebagai minyak. Satu, makan zaitun, jadikan sebagai makanan. Mana zaitun dijadikan sebagai makanan. Satu lagi juga zaitun dijadikan sebagai minyak. Sapu-sapu kat badan dan sebagainya. Dan zaitun juga antara sebab kulit cantik. Zaitun juga antara sebab kulit cantik. Sebab tu kadang-kadang kalau orang ada luka ke, kalau kata ada bekas-bekas luka, kalau kata sebaiknya sapu minyak zaitun. Nak guna minyak zaitun. Cumanya ialah kalau satu orang pakai minyak zaitun, ialah jangan dibiar lama. Dia kena cepat. Dia masuk macam ni. Tapi orang kita memang selalu mandi lah. Tak ada masalah. Tapi kadang kalau orang pakai minyak zaitun kat rambut ke apa ke, dia kalau dibiar lama jadi berbau. Jadi kena selalu mandi lah. Selalu mandi dan basuh. Itu dia. Tapi makna gunakan zaitun dalam makanan dan juga berminyak menggunakan zaitun ialah sunnah. Ialah sunnah. Bagi siapa yang mampu, maka banyakkanlah gunakan zaitun. Dan banyak. Dia tak sama macam minyak lain. Okey. Minta azan. Kita sebab tu sambung sekejap sikit lagi. Sebab sekarang ni pun tak boleh lama kan. SOP diorang tak bagi lama sangat. Hari kita azan tu, lepas tu kita sambung sikit lagi, lepas tu kita tutup majlis.
اللهم صلاة القائمة لا إلا الله. Okey. Sambung tadi, okey. Wa bi qala haddatsana as-Sinji wa huwa Abu Dawud. Jap. سليمان بن معبد المروزي السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر. Okay, riwayat ni sama seperti di atas. Wabi qala haddathana Muhammad bin Bashar qala haddathana Muhammad bin Ja'far wa Abdul Rahman bin Mahdi qala haddathana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ad-dubba فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai buah labu. Pada suatu hari baginda sallallahu alaihi wasallam dihidangkan makanan ataupun mendapat undangan, lantas aku mencari-cari dan mengutip-ngutip labu yang ada di hidangan itu, lalu menghidangkan makanan itu di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab aku tahu baginda SAW menyukainya. Maknanya beliau utamakan Nabi. Maknanya kalau beliau tahu Nabi SAW suka labu, jadi beliau cari-cari labu, beliau letak depan Nabi. Cari-cari labu bagi Nabi SAW makan. Beliau utamakan Nabi untuk makan labu, kerana beliau tahu Nabi SAW suka labu. Nanti kat depan ada lagi hadis ni. Wa bi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hafs bin Ghiyath an Ismail bin Abi Khalid an Hakim bin Jabir an Abi qala دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا قال نكثر به طعامنا قال أبو عيسى وجابر هذا وجابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد وأبو خالد اسمه سعد. Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan, aku berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat di rumah baginda ada buah labu yang sudah dipotong-potong. Aku bertanya mengapa buah labu ini dipotong-potong. Baginda SAW menjawab, dengan memotongnya begini makanan kita menjadi banyak. Maksudnya nak letak dalam makanan lah. Labu ni Nabi dipotong kecil-kecil, lepas tu dimasukkan dalam makanan. Nak beritahu begitu sederhananya hidup Rasulullah SAW. Kadang-kadang makan labu je. Makan labu.
Labu yang dimasukkan ni labu yang kuning tu. Labu yang isi dalam dia kuning tu. Labu ada dua jenis kan? Ada satu yang tu, yang labu yang dalam dia kuning tu. Yang kadang orang kita masak dengan gulai lemak putih tu. Gulai lemak putih tu. Itu labu tu, labu kuning tu. Okey? Wa bi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ah qala Anas fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dhalika at-ta'am faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'ir wa maraqan fihi dubba'un wa qadid qala Anas fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba'a hawala al-qas'ah falam azal uhibbu ad-dubba'a min yawmi idin. Masya-Allah. Okey, baik. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, seorang tukang jahit, beliau menceritakan seorang tukang jahit menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke jamuan makan yang disediakan olehnya sendiri. Ni kadang dia nak muliakan Nabi, kan, nak panggil Nabi datang makan kat tempat dia. Aku pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke majlis jamuan makan itu. Tuan rumah, iaitu tukang jahit tu, menghidangkan roti daripada tepung bali. Bukan bali, roti syair tu lah, roti daripada syair tadi tu. Baik, kuah sayur berisi labu, makna kuah yang dalam dia ialah labu, bukan kuah sayur, makna kuah yang dia punya dalam dia labu. Macam kalau kita lah, kuah lemak tu labu, kuah labu. Dan daging apa? Daging dendeng untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni orang Indonesia terjemah kan? Dia qadid ni, Arab yang qadid. Qadid ni daging tu yang diracik-racik halus, kemudian dikeringkan. Daging yang diracik halus dan dikeringkan, tu. Dia mungkin kadang-kadang ada orang goreng ke bakar ke. Zaman dulu tak ada goreng. Orang zaman dulu diorang tak goreng. Diorang hanya, kalau daging tu diorang basuh sikit atau bersihkan sikit, lepas tu diorang panggang. Jadi mungkin dikeringkan atau mungkin dipanggang, macam itulah. Tapi daging tu dah diracik halus. Jadi apa dihidang? Dihidang tadi roti yang dibuat dari tepung syair dan kuah. Sikit ada kuah yang daripada labu, dan kemudian daging apa? Daging kering. Daging yang diracik, daging kering yang diracik, daging halus tu. Okey. Jadi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari-cari atau mengutip labu di sekitar hidangan dalam piring hidangan. Dalam talam tu. Dihidang dalam talam makan sekali. Okey. Jadi sejak itu aku pun menyukai labu. Allahu akbar. Jadi waktu tu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kalau hadis sebelum ni beliau bagi Nabi makan labu tu, kan? Tapi dalam hadis ni ialah permulaan kepada beliau suka labu. Waktu tu bila ikut Nabi makan, beliau tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam macam cari-cari labu dalam talam tu. Nabi cari labu, Nabi makan. Dan Nabi cari labu, Nabi makan. Kan, jadi beliau tahu bahawa Nabi suka labu. Maka beliau kata, sejak hari tu aku pun suka labu. Kerana kekasih aku suka labu. Kan, masya-Allah. Ini nak bagi tahu cinta sebenar. Dalam hadis ni yang biasanya para ulama sampaikan kepada kita, faedah kita dapat, nak bagi tahu cinta sebenar. Maknanya apa dia? Satu orang tu suka makan apa yang disukai oleh kekasihnya makan. Kan, itu dia. Kan, sebenarnya kalau ikut, tak pun sebenarnya kalau Nabi suka labu, kita kena suka labu. Tak ada wajib pun, tak wajib. Tapi satu orang yang kalau cinta dia yang sebenar, maka apa yang Nabi suka, maka itulah dia juga suka, kan. Macam kadang orang tengah bercinta-cintun. Ni sebelum kahwin ni cerita ni. Dia bercinta dengan satu orang perempuan. Dia tanya, awak suka makan apa? I suka makan gulai lemak. Samalah kita. You suka warna apa? Dia bukan warna. You suka warna apa? Berbelit lidah nak sebut R. You suka warna apa? I suka merah. Oh, sama kita. Kan, sama juga suka merah. Kan, you suka kereta apa? Myvi. Oh, I pun sama, Myvi. Itu sebelum kahwin. Sebab cinta. Lepas kahwin semua tak sama. Kan, sebelum kahwin semua sama. Kan, tapi lepas kahwin semua tak sama. Poin saya nak cerita dalam hadis ni, kenapa semua sama? Sebab dia nak tunjuk cinta. Kan, aku cinta kau, maka merah suka, ni semua, kari pun suka, apa semua sama. Tapi lepas kahwin terbukti tak cinta dah, dah menyampah, tak sama dah. Okey, baik, sama. Tapi sahabat radhiyallahu anhu, maknanya suka tu sampai mati. Kenapa? Kekasih dia suka makan kekasihnya suka makan labu. Masya-Allah, sahabat ni pencinta sebenar. Okey, baik.
Wa bi qala haddatsana Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi wa Salamah bin Syabib wa Mahmud bin Ghailan qalu haddatsana Abu Usama an Hisham bin Urwa an Abi Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Kita baca sikitlah ni. Okey. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai manisan dan madu. Menyukai manisan dan madu. Ni bukanlah maknanya baginda makan yang benda yang manis sangat. Maksud manisan dan madu ni kadang macam contohnya kadang macam kurma manis ataupun makanan yang dicampur dengan benda manis kan. Contoh macam zaman dulu kadang orang campur yang itulah. Atau kadang roti makan dengan madu. Macam roti tu kadang cicah madu. Ataupun kan roti tu dimasukkan kurma. Jadi macam manisan kan. Jadi Nabi SAW suka makan tu kan. Bukan makan selalu juga. Bukan Nabi SAW selalu makan, tapi Nabi suka. Kalau Nabi datang itu Nabi makan. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Al-Hasan bin Muhammadin Az-Za'farani. Jadi poin dalam hadis ni makna boleh makan manis, bukan tak boleh, tapi macam kita terkawal dan sebagainya. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Al-Hasan bin Muhammadin Az-Za'farani qala haddatsana Al-Hajjaj bin Muhammadin qala Ibn Jurayj akhbarani Muhammad bin Yusuf anna Ata' bin Yasar akhbarahu anna Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha akhbarathu anna qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam janban mashwiyan fa akala minhu thumma qama ila shalah wa ma tawadda'a. Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan, Ummu Salamah ni isteri Nabi isteri Nabi. Beliau pernah menghidangkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepotong daging rusuk kambing yang dipanggang. Daging rusuk kambing yang dipanggang. Baginda sallallahu alaihi wasallam memakannya lalu mendirikan solat tanpa wuduk lagi. Maknanya Nabi tak ambil wuduk. Maknanya juga nak bagi tahu maknanya kalau makan wuduk tak batal lah. Makan wuduk tak batal. Lepas tu Rasulullah terus solat. Okey, baik. Jadi di sini maknanya Nabi juga pernah makan daging kambing, daging rusuk kambing. Ni pun saya beritahu semua ni Nabi jarang makan. Kadang-kadang ada orang hadiahkan, ada orang bagi, maka hidang. Okey, wa bi qala haddatsana Qutaibatu qala haddatsana Ibnu Lahi'ah an Sulaiman bin Ziyad an Abdullah bin Harith radhiyallahu anhu qala akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjid. Sayyidina Abdullah bin Al-Harith radhiyallahu taala anhum, beliau berkata kami makan daging panggang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Dalam masjid. Maknanya di sini sabit macam saya beritahu tadi, zaman dulu mereka makan daging ialah panggang. Diorang tak ada goreng. Goreng ni zaman kemudian. Mereka dulu makan daging panggang. Satu lagi makan dalam masjid. Maknanya sabit bahawa makan dalam masjid ni boleh lah. Boleh. Cumanya ialah jagalah adab masjid. Jangan kotorkan masjid. Tapi zaman dulu pun masjid mereka daripada tanah yang dibersihkan, diratakan, mereka makan dalam masjid. Jadi poin dia makan dalam masjid juga adalah boleh. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Al-Hasan bin وبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن ابي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه قال فجاء بلال رضي الله عنه يؤذن بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال أقص لك على سواك أو قصه على سواك qussahu ala siwak. Okey, baik. Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menceritakan, pada satu malam aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berkunjung ke rumah seseorang. Tuan rumah menghidangkan sepotong besar daging panggang untuk kami. Tu saya beritahu, Nabi jarang makan mewah daging, tapi kadang-kadang kalau makan daging ni biasanya kalau orang hidangkan ataupun orang hadiahkan. Baik. Rasulullah SAW mengambil pisau dan menghiris daging itu. Dengan pisau itu juga baginda SAW menghiris daging untuk aku. Tengok Nabi punya akhlak, maknanya punya meraihkan orang ni, dan akhlak baginda, maknanya Nabi SAW potong daging untuk sahabat bagi dia kan. Jadi lalu Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu datang dan memberitahu kepada Rasulullah SAW waktu solat sudah tiba. Rasulullah SAW meletakkan pisau lalu berkata, apa tujuannya berbuat begitu? Iaitu menyeru orang yang sedang makan untuk solat. Bertuah betul. Ini macam Nabi tak marah, bukan macam Nabi SAW tengah makan, lepas tu Bilal datang, Rasulullah saya nak azan solat kan, nak kamat. Nabi SAW kata, baru nak makan macam tu lah lebih kurang. Tapi bukan juga Nabi SAW juga terlalu lapar atau tengah ni tak sabar, tidak.
Tapi nak bagi tahu macam Nabi SAW kata, dia ni baru kita nak makan, dia datang solat. Tapi lepas tu Nabi berhenti, Nabi solat. Nabi SAW berhenti, Nabi SAW solat. Okay, baik. Pada waktu itu, kumis Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu sudah panjang sehingga menyentuh mulutnya. Rasulullah SAW berkata, biar aku potong kumismu dengan berlapikkan siwak di bawah kumis. Atau potonglah kumismu dengan berlapikkan siwak di bawah kumis. Nabi SAW, maksudnya, lelaki, jangan biarkan misai dia panjang sangat. Misai dikira panjang bila? Iaitu bila misai tu dah tutup bibir. Jadi Sayyidina Bilal tu macam misai dia dah panjang tutup bibir. Jadi Nabi SAW, dia ada perbezaan riwayat sikit. Sama ada Nabi kata, potonglah kumis kau. Ataupun kalau kau tak nak, ataupun Nabi kata, aku boleh bantu kau potong misai kau. Kan? Macam mana nak trim dia? Zaman dulu tak, sikat kadang-kadang tak ada. Jadi trim pakai apa? Pakai miswak. Maksud dia letakkan miswak tu, lepas tu potong. Faham tak? Letak miswak tu macam kita. Kan kadang-kadang orang, kalau sekarang ni kadang orang yang tukar rambut, potong rambut tu, dia tak sikat kan. Kadang-kadang dia nak trim rambut, dia tak sikat, dia potong macam tu kan. Macam tu lah Nabi SAW kata, okay, aku boleh letakkan miswak tu, kemudian hadkan, kemudian lepas tu potong. Poin dia ialah, bila miswak pula. Bila misai dah menutupi bibir, menutupi merah bibir, maka sunat dipotong. Dipotong misai tersebut. Trim lah, trim. Okey, baik. Apa lagi hadis ni? Saya ingat kita habiskan sampai hadis ini. Boleh lah kot sikit lagi. Sampai 170 tu okey lah kot. Okey. Wa bi qala haddathana Wasilus. Kalau nak masuk bab ni panjang. Kan? Okey. Wa bi qala haddathana Wasil bin Abdul A'la. قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dihidangkan dengan hidangan daging. Bahagian lengan daging itu diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana ni kaki bahagian depan. Kaki bahagian depan kan ada situ tu, tepi tu. Panggil apa bahagian tu? Dia yang kaki bahagian depan tu, yang belah ni kan, yang situ kan ada yang bahagian lembut tu. Jadi bahagian lengan daging itu diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah bahagian kesukaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu baginda memakan daging itu dengan menggigitinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil, Nabi makan dengan gigit. Okey. Jadi sambung lagi. Wa bi qala haddatsana Muhammad, tu yang pada dalam hadis memberitahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau makan daging kambing, Nabi suka makan bahagian kaki depan tu, yang dekat bahagian apa panggil? Lengan tu. Okey, bahagian lengan. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Daud an Zuhairin yani bin Muhammadin an Abi Ishaq an Sa'd bin Iyad an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibu dhira' qala wa summa fi dhira' wa kana yura anna al-yahuda sammuhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai bahagian lengan daging. Macam tadi lah. Bahagian lengan daging itu pernah dibubuh racun oleh seseorang. Baginda sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa orang Yahudi lah yang membubuh racun ini. Bukan baginda ni, beliau ni. Beliau tahu bahawa orang Yahudi lah yang membubuh racun itu. Ini terjadi pada zaman, pada peristiwa peperangan Khaybar. Tahun 7 Hijrah kan? Tahun 7 Hijrah. Dalam peristiwa peperangan Khaybar, lepas habis peperangan, satu orang wanita, Zainab nama dia, isteri kepada Salam bin Mishkam, dia suami isteri Yahudi. Jadi dia konon-konon dihadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daging kambing. Dia tanya kepada sahabat, Nabi kalau makan daging kambing, Nabi suka bahagian mana? Dia beritahu bahawa Nabi suka bahagian lengan. Maka dia pun telah taruh racun banyak dekat bahagian lengan tu. Dia hidang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hidang kat Nabi. Sebelum Nabi makan, satu orang sahabat makan. Sahabat tu dah makan, dah telan dah makan. Nabi SAW makan sikit, macam dah masuk sikit, mungkin sikit atau mungkin dah rasa sikit. Lepas tu Nabi berhenti makan. Nabi bagi tahu kambing ni, daging ni, kambing ni bagi tahu pada aku dalam dia ada racun. Dia telah diracun. Lepas tu Nabi panggil. Nabi kata, siapa yang hidang ni? Perempuan tu dipanggil. Nabi kata, kau racun tak ni? Betul racun? Dia tu ya, dia mengaku. Nabi kata, kenapa kau racun? Kau letak racun? Dia kata, kalau tuan ni Nabi, maka pasti Allah akan selamatkan tuan. Tapi kalau tuan bukan Nabi, biar kami terlepas dari tuan. Maksud kalau kau penipu,
biar kau mati. Kan, dia jawab pandai. Maksud dia jawab apa? Dia kata, kalau kau Nabi, tak apa, Allah selamatkan. Tapi kalau kau bukan Nabi, biar kau mati. Dengar jawapan itu, Nabi lepaskan dia. Nabi maafkannya. Allahu Akbar. Sifat satu orang Nabi, maafkannya. Tapi ada riwayat lain sebutkan, Nabi hukum dia. Sebab apa? Sebab sahabat Nabi tu, yang dah makan tu, dia lepas tu meninggal dunia. Syahid lah, di mana dia terkena racun, dia dah makan kan? Dia mati lepas tu. Jadi Nabi SAW telah kisos sahabat tu, kerana tu Nabi perintahkan supaya wanita itu dibunuh. Tapi bukan kerana diri Nabi, tapi kerana diri dia, sahabat tu. Dalam hadis ada bagi tahu, racun yang Nabi dah termakan sikit tu, dia punya, apa kita tahu, macam dia punya kesan dia tu mula meletup balik bila Nabi dekat wafat. Bila Nabi SAW dah dekat wafat, 3 tahun lepas tu, racun tu macam ada, macam dia tak tahulah, macam kita terhidup balik dia punya kesan dia tu. Lepas tu bila Nabi dekat wafat, Nabi kata, aku punya urat dekat hati ni rasa nak terputus kerana racun yang dulu pernah dimakan di Khaybar. Sebab tu ada ulama mengatakan Nabi SAW walaupun wafatnya baginda cara biasa, tapi satu sudut yang lain, wafat baginda ialah juga boleh dikatakan dibunuh sebab racun. Maka juga baginda dapat syahid. Satu sudut. Okey, sambung. Wabi qala haddathana Muhammad bin Bashar قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن هوشب عن أبي عبيد رضي الله عنه قال طبقت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان يعجب الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع فقال والذي نفسي بيدي لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. Sayyidina Abu Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan cerita, aku memasak satu kuali makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam menyukai bahagian daging bahagian dhira', daging lengan macam tadi itulah. Oleh itu aku menghidangkan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam satu bahagian daging lengan. Satu bahagian daging lengan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, ambilkan lagi daging lengan untukku. Tadi dah makan satu, Nabi kata ambil lagi. Aku pun menghidangkan lagi daging lengan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu baginda meminta lagi, ambilkan lagi daging lengan untukku. Ni kali berapa? Kali ketiga. Tadi dah makan satu, lepas tu dah makan kali kedua. Lengan, mana tadi mungkin belah kanan, sekarang belah kiri pula. Jadi selepas aku berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, berapakah jumlah daging lengan yang dimiliki oleh seekor kambing? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas, demi Allah yang jiwa ini berada dalam kuasanya, sekiranya kamu diam saja, mesti kamu dapat menghidangkan daging lengan yang aku minta untukku. Faham tak? Maksudnya Nabi kata kan bila Nabi minta kali ketiga, kan dia dah mula dah bagi satu, lepas tu dah bagi dua. Nabi kata bawa keluar lagi daging lengan. Dia tu, wahai Rasulullah, seekor kambing dua je lengan, mana dah sampai ni? Nabi kata, engkau ni, kau tahu tak, kalau kau diam tak cakap apa, selagi mana kau cedok dalam kuali, selagi tu aku keluar daging lengan. Tapi sebab kau cakap macam tu, dah terberhenti. Keberkatan. Makna mujizat Nabi lah. Makna Nabi kata, kalau kau tak cakap apa, selagi aku minta, kau bawa keluar, kau cedok je, kau tak payah cakap banyak, kau keluar je, akan keluar daging lengan. Tapi bila kau cakap macam tu, terberhenti. Ni banyak kali berlaku. Ni peristiwa macam ni, lebih kurang macam ni, banyak kali berlaku. Ni yang dalam kisah ni, daging lengan lah. Tapi dalam kisah lain, yang kadang-kadang kan Nabi SAW ada pernah makanan dalam atas kuali, kemudian lepas tu makanan tu tak habis-habis. Tapi dia diorang angkat je, terus berhenti, habis. Kan pernah dihidangkan makanan tak habis-habis. Tapi lepas tu bila dia cakap atau dia tutup, habis. Ni banyak kali berlaku mukjizat zaman Nabi SAW. Okey, hadis yang last. Untuk hari ni lah, untuk hari ni kita baca daging hadis last. Kita habiskan musad sebelah tu lah. Ni hadis last ni kita betul habiskan. Maknanya dua hadis tu kita habiskan last lah. Okey, wa bihi qala haddatsana al-Hasan bin Muhammad az-Za'farani qala haddatsana Yahya bin Abbad an Fulayh bin Sulaiman qala haddatsani rajulun min Bani Abbad yuqalu Abdul Wahhab bin Yahya bin Abbad an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma kanat dira'u habban lahmi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakinahu kana la yajidu al-lahma illa ghibban wa kana ya'jalu ilaiha li'annaha a'jaluha nudjan. Okey. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, sebenarnya bahagian daging yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah bahagian lengan. Namun oleh sebab
baginda SAW jarang makan daging, sehingga apabila makanan daging dihidangkan, baginda SAW segera menyantap termasuk makan lah. Baginda SAW segera menyantap bahagian lengan. Oleh sebab bahagian itulah yang lebih cepat matang, cepat masak. Ini sebenarnya para ulama kata, ini pandangan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah kata sebenarnya Nabi bukanlah semestinya Nabi suka bahagian lengan. Tapi bila kadang Nabi datang, orang hidang Nabi SAW makanan, bahagian yang paling cepat masak dan paling lembut ialah bahagian lengan. Nabi minta lah bahagian tu. Ini pandangan beliau. Tapi para ulama kata sebenarnya memang betul pun Nabi SAW suka bahagian lengan. Sebenarnya. Kerana dia ialah bahagian yang lembut kan dan mudah cepat masak. Okey, hadis last. Wa bi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan, qala hadatsana Abu Ahmad, qala hadatsana Mis'arun, qala sami'tu syaiqan min Faham, qala sami'tu Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma qala yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna atyabal lahmi lahmud dhahr. Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, daging yang paling baik adalah daging bahagian belakang badan. Daging yang paling baik adalah daging bahagian belakang badan. Sekejap tuan, sekejap sekejap. Ini maksudnya Nabi SAW beritahu, maknanya dari segi bahagian daging yang paling sedap ialah bahagian daging belakang, batang pinang lah, batang pinang. Mana batang pinang? Tu bahagian daging yang paling sedap. Bahagian daging batang pinang belakang batang pinang belakang jadi bahagian daging yang paling baik ialah bahagian, kalau kita panggil apa? Batang pinang. Tapi Nabi jarang dapat. Nabi SAW jarang dapat. Jadi kalau Nabi pergi kenduri ke apa, biasanya sebab Nabi SAW pernah dilihat bahawa Nabi makan bahagian lengan, maka sahabat hidang Nabi SAW bahagian lengan. Jadi maknanya Nabi yang biasa Nabi makan ialah bahagian lengan. Tapi Nabi puji bahagian apa? Bahagian daging batang pinang. Tapi Nabi sih jarang makan. Maknanya kalau selalu makannya, kalau ada sikit selalu makan, ialah tu bahagian lengan. Tapi kadang-kadang betul Nabi ada makan bahagian batang pinang, dan juga Nabi puji bahagian tersebut. Maknanya kalau kita nak makan, kalau nak pilih bahagian, yang paling bagusnya batang pinang dan juga bahagian lengan. Baru ni kajian dibuat. Baru aku tak tahulah, tapi saya ada baca kan, rupa-rupanya daging yang paling baik dekat dalam dari segi kolesterol ke apa benda lah kan, dekat bahagian kambing ni ialah daging lengan. Daging lengan ni paling baik. Diorang kaji daripada segi khasiat, daripada segi kolesterol ke apa ke ni. Jadi bahagian daging lengan ni lah yang paling baik. Lengan diorang kaji tu lengan kan, dan bahagian tu yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang Nabi puji bahagian belakang tu ialah daging tu dari segi sedap. Dari segi sedap enak belakang. Tapi yang paling baik iaitu apa dia? Lengan. Nabi suka makan tu. Tapi yang sedap enak untuk makan, segi makan, belakang, batang pinang. Faham itu kita nak gabungkan. Tapi jarang Nabi SAW jumpa. Kan? Jadi Nabi jarang makan daging. Nabi jarang makan daging. Dia sebenarnya pun Nabi SAW ada makan daging, tapi jarang makan. Yang biasa hidang pun orang lain hidang untuk Nabi SAW. Nanti kalau kita sambung, kita akan sambung hadis nombor 172 tu Hadis nombor 172. Para ulama sebutkan juga bahawa dia makan daging ni ialah dia tidak digalakkan berterusan. Nabi makan tapi jarang-jarang. Ada bahagian yang Nabi SAW suka, tapi tak selalu Nabi jumpa. Tapi makan daging ni dia tak digalakkan berterusan. Sebab tu ada ulama tulis dalam kitab juga, juga Imam Ghazali pun ada sebut, kalau makan daging berterusan ni kadang menyebabkan hati jadi keras. Maksud hati keras ni bukan keras hati degil tu, bukan, tapi menyebabkan satu orang tu macam bersifat agak keras macam ni. Tapi memang betul. Sebab tu kalau kita tengok negara-negara yang selalu makan daging, orang dia keras. Orang dia macam bersikap keras.
Tu macam saya masa belajar pun tengok kawan-kawan macam orang India, Pakistan. Orang Pakistan terutamanya. Orang Pakistan ni selalu makan daging. Sikap mereka pun keras. Kan? Dia makanan tu mempengaruhi peribadi, jiwa. Ada orang keras. Ada lagi kawan-kawan lagi keras. Bangsa-bangsa yang negara yang Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan. Bangsa dia memang kasar dan keras. Dulu kita pun tak berani bergurau dengan diorang. Dia makan apa? Diorang ni makan daging kuda. Selalu makan daging. Daging lah daging kuda pula. Memang selalu makan. Diorang memang. Jadi dia punya sifat orang panas dia. Kan? Ni geng-geng Habib. Geng-geng Habib. Geng-geng tu. Memang betul. Bangsa diorang ni kasar. Kita budak-budak bawah ni, Indonesia, Malaysia biasa tak berani kawan dengan diorang. Diorang ni kasar. Dia ni gurau dia. Kalau setakat ketuk kepala tu bagi dia gurau tu, gurau biasa-biasa lah tu. Kan? Jadi diorang bahasa macam tu. Tapi bila tanya antara sebab makanan diorang ialah pemakanan daging. Diorang selalu makan daging. Jadi makan daging ni dia tak digalakkan sebenarnya selalu. Mana ada tukar-tukar makan daging, lepas tu tukar lain. Orang kita lembut makan ikan banyak kan. Jadi makan ikan banyak tu yang agak lembut sikit. Wallahualam. Okay, tu saja. Tapi poin dia ialah sebenarnya pemakanan ialah begitu kuat mempengaruhi jiwa dan peribadi. Itu adalah apa? Pasti kan. Okey baik. Wallahu alam. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahirabbil alamin.